Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Huda binti Fuad, nombor metrik 052215 dan merupakan daripada pelajar Diploma Sejarah Tahunan Islam semester 6. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tajuk saya pada hari ini, iaitu keilmuan dan ijtihad Imam Syafi'i dalam mengeluarkan hukum. Yang pertama sekali, biografi beliau. Nama Imam Syafi'i, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Osman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di kota Gaza di Palestin. Namun Imam Al-Bahaqi menyebutkan Imam Syafi'i ini dilahirkan di kota Gaza, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekah. Ibnu Hajar pula menambah bahawa Imam Syafi'i ini dilahirkan di sebuah tempat bernama Gaza di kota Asqalan. Ketika berusia 2 tahun, ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang yang berketurunan Yaman. Kerana ibunya berasal dari suku Azdiyah. Ketika berusia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekah kerana khawatir nasabnya yang mulia akan hilang. Malah, mengikut ahli sejarah, kelahiran Imam Syafi'i ini bertepatan pada tahun kematian Imam Abu Hanifah yang merupakan seorang fuqaha dari Iraq yang wafat di penjara. Nasab keturunan ayahnya merupakan berketurunan Quraisy. Ahli sejarawan juga berpendapat bahawa garis keturunan Imam Syafi'i ini bersambung dengan Bani Muttalib daripada suku Quraisy, sedangkan Abdul Muttalib adalah salah seorang anak daripada 4 orang anak Abdul Manaf. Muttalib telah mengasuh anak abangnya, iaitu Hashim, yang bernama Abdul Muttalib, yang merupakan datuk kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, sejarah pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini telah menghafaz Quran semenjak kecil lagi serta telah mencatat ribuan hadis. Pada awalnya, beliau telah berpindah ke sebuah desa kecil bagi mempelajari bahasa Arab dan hidup di desa selama 10 tahun. Hal ini kerana suku Huzail, yang di mana tempat Imam Syafi'i menduduki, merupakan sebuah suku yang fasih dalam bahasa Arab berbanding suku-suku lain. Beliau juga telah menghafaz kitab Muwatta yang merupakan hasil penulisan Imam Malik ketika berusia 10 tahun. Ketika beliau berusia 15 tahun, beliau telah mengeluarkan fatwa dengan keizinan gurunya, iaitu Muslim Ibnu Khalid Al-Zahabi, daripada situasi yang berlaku akibat permasalahan yang timbul ketika itu. Setelah itu, beliau pun berangkat ke Madinah bagi mempelajari ilmu fiqh dengan Imam Malik bin Anas, sehinggalah beliau menetap di sana, sehinggalah Imam Malik bin Anas wafat ketika pada tahun 179 Hijrah. Kemudian beliau menyambung musafirnya lagi dengan menuntut ilmu dengan Sufyan bin Iyanah. Seterusnya, fiqh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini telah menuntut ilmu di pelbagai tempat, termasuklah beliau bermusafir di Iraq bagi menuntut ilmu dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan kembali ke Mekah setelah itu. Tetapi beliau tidak mengikut kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-gurunya dalam istinbat sesuatu hukum. Malah beliau telah membina kaedah ataupun metod tersendiri dalam istinbat hukum-hukum. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Karabisi, kami tidak mendengar daripada Imam Syafi'i akan sesuatu perkara selain dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Secara dasarnya, Imam Syafi'i ini beliau tidak membina kaedah yang baru atau metod yang baru dalam memproses istinbatan hukum. Malah beliau telah melakukan pembaharuan pada kaedah yang dikeluarkan oleh guru-gurunya dengan menggabungkan dua kaedah utama, iaitu hadis dan ra'i. Beliau telah menyelesaikan pelbagai konflik yang berlaku antara ahli hadis dan ahli ra'i. Seterusnya, metodologi ijtihad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini telah memberi penegasan bahawa
Apabila wujud sebuah permasalahan satu hukum yang tidak disebutkan dalam nas secara langsung, perlulah melalui satu jalan dalilah ataupun dalam kata lain, iaitu keserupaan makna. Yang bagi mendapatkan kesimpulan dalam satu hukum. Tujuan Allah menurunkan Quran ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagi menjawab segala permasalahan hukum sama ada hubungan dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia. Daripada apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i itu sendiri dalam pernah berkata bahawa manusia harus mencari dengan kemampuan fikir yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk arah menghadap Baitul Haram sewaktu melaksanakan solat, apabila mereka telah berusaha dengan akal dan pengetahuan tentang tanda sebagai petunjuk setelah Allah memberikan mereka pertolongan dan mencintainya dalam taufiknya, maka bererti kewajipan yang dibebankan kepada mereka ialah melakukan solat dengan menghadap ke arah Baitul Haram, tidak selalu supaya menghadap Baitul Kaabah secara langsung apabila arah yang tepat tidak dimiliki seperti mereka yang langsung melihatnya. Tidak bererti orang dapat ke mana saja arah yang dikehendaki. Di sini kita tahu bahawa Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahawa kewajipan berijtihad untuk menjawab setiap permasalahan hukum yang timbul. Tetapi bukan bererti seseorang itu boleh melakukan ijtihad menurut sesuka hati. Ijtihad yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah ijtihad yang telah dilandaskan beberapa bukti, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada itu kita dapat faham bahawa sumber dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i dan pengambilan hukum menurut konsep ijtihad beliau adalah Quran, Sunnah dan Ijma'. Sedangkan qiyas adalah kaedah istinbat hukum, bukannya sumber dalil pengambilan hukum beliau. Oleh kerana itu, Imam Syafi'i ini berkata bahawa setiap hukum yang dihasilkan oleh qiyas, bila dikiaskan pada Quran, maka itu adalah hukum Allah. Sedangkan apabila dikiaskan kepada sunnah, maka hukum tersebut adalah hukum Rasulullah. Maka yang berhak menetapkan hukum adalah Quran dan sunnah, sedangkan qiyas merupakan kaedah untuk menetapkan hukum daripada Quran dan sunnah. Beritu kita tahu bahawa sumber pendalilan dalam menetapkan hukum daripada Quran, sunnah dan ijma'. Sedangkan kalau qaul sahabi pula, qaul sahabi ini merupakan dalil hukum. Ini adalah kerana sahabat berijtihad berdasarkan Quran dan Sunnah. Hukum tersebut tetap dalam posisi sebagai hasil ijtihad kerana sahabat telah terputus pada wahyu Allah. Tambahan lagi, ijtihad menurut Imam Syafi'i adalah qiyas. Maka qaul sahabat adalah termasuk dalam kategori qiyas. Manakala ijtihad sahabat menjadi kesepakatan para sahabat dalam penempatan hukum, maka ia adalah dalam termasuk kategori ijma'. Sekian daripada saya. Wallahualam. Sekian, terima kasih.